Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar tingkatan 2? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera semuanya. Baik, hari ini kita akan sambung perbincangan kita buku teks muka surat 4. Okey, jadi sebelum kita pergi ke perbincangan lanjut, baik terlebih dahulu saya nak bincangkan berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. Apa yang dimaksudkan nombor genap dan nombor ganjil? Apa yang dimaksudkan dengan nombor genap dan nombor ganjil? Baik, nombor ganjil ni macam biasalah 3, 1, 3, 5, 7 kan? Okey, ini dah ada dalam buku teks ni, iaitu di sini. Ini ialah nombor ganjil. Nombor yang tidak boleh bagi tepat dengan 2. Dan ini ialah nombor genap. Nombor yang boleh dibagi tepat dengan 2. Baik, kalau seperti mana dalam contoh 3 yang awak nampak sekarang ni. Okey, dia beri urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27, ... Dot ni, apa maksud dia? Maksudnya ialah continuation. Dia berterusan sehingga 67. Okey. So, apa tugas kita sebagai untuk menyelesaikan masalah ini? Kita perlu senaraikan lah kalau diminta. Okey. Dalam kes contoh 3 ni, kita perlu senaraikan supaya kita nak tentukan yang mana nombor yang berada pada kedudukan ganjil, yang mana nombor yang berada pada kedudukan genap. Baik, tapi soalan ni contoh, dia dah bagi pada kita siap-siap. Okey. Okey, apa yang dia nak? Dia kata diberi nombor, urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27, ... 67. Kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor. Yang pertama ialah urutan nombor ganjil. Jadi, di sini kita tengok. Urutan nombor ganjil ni macam mana? Kalau awak tengok ni, inilah 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. Okey. Ini ialah nombor ganjil. Kenal pasti, okey, kenal pasti dan nyatakan pola. Okey. Jadi, kenal pasti kita kena senaraikan lah. Okey, ini kita senaraikan. Okey. Kalau yang ini, yang diberi ini, nombor ni bercampur. Ganjil dan genap. Tetapi ianya berada dalam turutan. Jadi apa yang diberikan di sini ialah dia dah pisahkan siap-siap apa urutan ganjil di dalam senarai nombor ini. Okey, baik. Jadi dia kata kenal pasti. Baik, ini dah kenal pasti. Ini langkah pertama. Langkah pertama ialah kenal pasti. Okey, dan nyatakan. Okey, ini awak nyatakan. Yang kedua ini ialah nyatakan. Okey, nyatakan apa? Kita tengok pola dia. Macam mana dia berubah daripada nombor pertama pada nombor kedua, nombor ketiga dan seterusnya. Jadi kalau kita tengok 7 ke 17 tambah 10. 17, 27 tambah 10. Dan itulah yang seterusnya berlaku. Jadi ini dalam bentuk matematik. Kita pun terangkan dalam bentuk perkataan. Okey. Nombor ganjil diperolehi dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, faham? Jadi, kita yang langkah pertama, ini diberikan satu senarai nombor. Okey, soalan minta senaraikan pola bagi urutan ganjil. Ini ialah urutan ganjil. Kita buat G. Urutan G. Ganjil. Urutan ganjil. Okey. Macam mana pula dengan urutan genap? Urutan genap benda yang sama. Okey. Ambil nombor genap dari senarai nombor ni. Okey, ambil 12, 22, 32, 42, 52, 62 dan senaraikan nombor ini. Jadi inilah nombor genap. Okey. Kemudian, ini yang pertama senaraikan. Arahan yang kedua ialah nyatakan pola. Okey, ini ialah nyatakan pola. Dan ini ialah
penerangan terhadap urutan nombor genap. Okey, ini ialah genap. Okey, genap. Okey. Dalam bahasa Inggeris apa? Dalam bahasa Inggeris even. Okey. Even dalam bahasa Inggeris ganjil apa? Odd. O D D. Okey, odd ialah ganjil, even ialah genap. Baik. Jadi kita selesai di sini. Jadi kalau lain kali dalam satu soalan diminta awak untuk memberikan pola. Tengok dia tanya pola apa? Pola ganjil. Pola ganjil maknanya senaraikan nombor ganjil daripada senaraian nombor yang ada. Okey, kalau dia minta pola urutan genap. Okey, jadi senaraikan nombor genap daripada urutan yang ada. Okey, itu ialah berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. Baik, kita tengok kepada apa yang kita nak belajar hari ni. Sorry, dah terlebih ke atas dah pula. Okey, kita tengok. Hari ni kita nak tengok dua benda. Okey, seperti mana dulu dalam pengenalan bab kita awal-awal itu, kita scroll sekejap, slow-slow, jangan pening, relax saja. Kita kena belajar tentang nombor Fibonacci. Okey, yang tadi ni dah. Bola nombor dah, nombor ganjil dah, nombor genap dah. Inilah nombor Fibonacci dan juga segitiga Pascal. Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, nombor Fibonacci, betul ke Fibonacci? Kalau saya punya pronunciation salah, saya minta maaf lah. Fibonacci. Okey, dan juga segitiga Pascal. Kita turun tengok apa itu nombor Fibonacci. Okey, baik. Jika kita tengok di sini, ini terlebih dahulu kita akan belajar tentang satu yang kita panggil sebagai segitiga Pascal. Okey, segitiga Pascal ini, kalau kita tengok, okey, dia susun macam ni. Okey, ini susunan dia. Dia satu. Okey, ini barisan pertama. Barisan kedua, satu, satu. Okey, barisan ketiga apa jadi? Satu tetap berada di luar. Okey. Satu. Okey, kita ubah warna sikit. Okey. Satu tambah satu jadi dua. Okey. So, kita tengok barisan ketiga. Okey. Satu tetap ada di luar. Okey. So, apa jadi? Satu ni. Okey. Satu ni. Kita tukar warna. Okey. Satu ni tambah dua ni akan jadi tiga. Ini pair yang kedua. Satu tambah dua akan jadi tiga. Okey. Dan yang ini. Okey, ini tetap juga akan turun satu di sini. Okey. Alright. Jadi dia ada pair lain pula. Pair mana? Satu tambah tiga jadi empat. Yang ini satu tambah tiga jadi empat. Yang tengah ni tiga tambah tiga jadi enam. Boleh. Jadi cuba kita isi nombor dalam ni. Nombor kat luar ni. Macam mana? Nombor yang ditinggalkan kosong. Okey, kita buat sini. Okey, baik. So, sini kekal lah 1. Alright. Jadi, di sini macam mana? Okey, 1 tambah 4 jadi 5. Di sini pun 1 tambah 4 jadi 5. So, di sini macam mana nak susun? Di sini macam mana? Okey, jika kita lihat di sini. Baik, jika kita lihat di sini, apa akan jadi? 4 akan tambah dengan 6, maka di sini jadi 10. Dan sini juga apa jadi? 4 tambah 6 juga akan jadi 10. Okey, baik. So, itu ialah nombor di dalam sebuah segitiga Pascal. Okey.
So 1, 5, 10, 10, 5 kembali jadi 1. Okey, baik. Dan sebenarnya, okey, kalau kita buang semua ni, okey, kita tengok, okey, dalam buku teks tu dah ada dia punya cara nak tunjuk. Okey, kita akan nampak pattern. Pattern yang kita akan nampak ialah, okey, apabila kita pergi menyerong, okey, bila kita pergi menyerong macam ni, right, ianya ialah tambah 1. Alright, so 1, 2, 3, 4 nombor di sini akan jadi 5. Okey. Dan di sini, okey, bila kita lihat sini apa jadi? 1 ke 3 tambah berapa? 1 ke 3 tambah 2. Okey. 3 ke 6 tambah berapa? Tambah 3. Jadi agak-agak 6 ke kotak ni tambah berapa? Okey. Maknanya tambah 4. Jadi di sini akan jadi 10. Okey. So di sini dia punya pola ialah tambah 1. Jadi di sini ialah tambah 2. Ini macam mana? Okey, 1, 4. Baik, kita tahu sini nombor dia berapa di sini? Di sini ialah 6 tambah 4, 10 dekat sini. Jadi dia punya susunan nombor ialah 1, 4, 10. Okey. Jadi tugasan awak, saya nak awak terangkan kepada saya, ini macam mana pola dia. 1, 4, 10. Agak-agak dua nombor selepas dia berapa? Okey. So, tugasan awak ialah terangkan kepada saya di dalam grup Telegram kita, terangkan tentang pola 1, 4, 10 dan dua nombor selepas dia apa. Okey. Baik. Pola di sini kita dapat setiap nombor ni akan tambah 1. Okay, saya buang sekejap bagi hilang benda ni. Okey. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1 jadi 5. Yang ni pula jadi tambah 2. 1 tambah 2, 3. Okey. Selepas tu tambah 2, 3 dia akan jadi 1 tambah 3, 3 tambah 3 jadi 6 dan 6 tambah 4 jadi 10. Tengok di sini ada pola dia ni, tambah 1 tambah 1. Jadi kita tahu nombor di bawah ini apa akan jadi? Sini akan jadi tambah 5. Jadi di sini akan jadi 15. Baik, jadi kerja awak, saya nak minta awak cuba cari apa kat sini. Okey, baik. Apa pattern di sini agak-agak yang berlaku? 1 ke 4 tambah 3. Okey. Di sini jadi berapa? Okey. Kita tahu sini adalah 4 tambah 1 jadi 5 kan? Jadi, pattern dia. Pattern nombor ke bawah. Alright. 1, 4, 5 apa jadi di bawah? Okey, baik. Itu adalah satu kerja sekolah. Tugasan yang saya tugaskan kepada awak. Cari apa pola di sini. Okey, baik. Okey, so nanti kita akan bincang dalam grup Telegram lah. Okey, baik. Jadi ini ialah apa yang dikenali sebagai segitiga Pascal. Baik, segitiga Pascal ini bukanlah baru. Ianya kalau kita tengok di sini di sebelah kanan buku teks awak ni, dia ada di dalam masyarakat Cina. Zaman bila ni mungkin dah lama lah. Okey. Jadi masyarakat Cina mengenal segitiga Pascal dengan nama lain. Tengok nama dia, segitiga Yang Hui. Mungkin ini nama tokoh atau nama tempat atau nama yang berkaitan lah dengan segitiga ni. Okey. Di negara China sana mungkin. Jadi awak cuba tengok, cuba search Google tengok apa jadi kat sini. Cuba cari apa sejarah dia. Okey. Tapi yang penting ianya adalah lebih kurang sama sahaja dengan segitiga Pascal yang kita belajar pada hari ini. Okey. Jangan lupa tugasan awak ialah cuba cari pattern di sini. 1, 4, 5 dan ke bawah. Okey. Apa pattern dia kalau terangkan? Kalau ini tambah 1. Di sini ada pola kepada pola. Alright. 1 tambah 2, 3. 3 tambah
3, 6. 6 tambah 4, 10. Jadi, sini tambah 1. Okey. Ni tambah 1. Ada pola kepada pola. Macam kita pernah belajar dulu, ada beberapa layer. Jadi, ini ialah layer pertama, ini ialah layer kedua, ini ialah layer ketiga. Okey, semacam mana kita dah bincang dalam rakaman sebelum ini. Okey, baik. Okey, di sini pun ada diterangkan sikit. Okey. Inilah nombor 1, 2, 3, 4. Ini dalam segitiga Pascal. Ini dah 1, 3, 6. Sini tambah 2. Sini tambah 3. Seterusnya tambah 4. Tambah 5. Tambah 6. Apa akan jadi? Baik. Tugasan awak ialah cari pola untuk nombor di sini dan terangkan kepada saya di dalam grup Telegram kita. Siapa cepat, Tera. Okey. Baik, ini kita ulang kaji balik. Pola ialah satu turutan nombor yang tertib. Okey, satu turutan nombor yang mempunyai urutan yang tertib. Maknanya tertib ni ialah dia ada dia punya kaedah yang sentiasa tetap. Okey. Dia bukan main kacau bilau tak. Sekejap tambah 1, sekejap tambah 3, sekejap tambah -5 tak. Dia mesti ada tertib. Okey. Okey, seperti mana kita bincang soalan yang sebelum ni lah dan juga apa yang kita dah bincang di sini. Inilah tertib dia lah. Ini ialah tertib dia. Okey, ini contoh 4. Okey, baik. Ini macam mana kita nak selesaikan, kita nak lengkapkan segitiga Pascal. Kalau kita dah faham, insya-Allah tak ada masalah. Okey. So di sini ialah ini tambah ini akan jadi sini. Okey. Ini tambah ini akan jadi sini. Okey. Di tengah ni dia tambah dua ni, dia akan jadi di sini. Alright. Okey. So senang Okey, baik. Dan inilah hasil dia. Okey. 3 tambah 3 akan jadi 6. Okey. Dan di sini tengah ini 6 akan tambah 4 akan jadi 10. Di sini akan ulang balik 6 tambah 4 ialah 10. Okey, kemudian 10 tambah 10 akan jadi 20. Okey, so ini ialah macam mana kita nak lengkapkan segitiga Pascal. Baik, jadi itu adalah perbincangan tentang segitiga Pascal dan ada latihan sikit. Okey, baik. Ada latihan sikit. Jadi, saya nak minta. Ini nombor 2. Mana nombor 1? Okey, nombor 1 ada di sini. Baik, saya nak minta. Alright. Saya nak minta selesaikan latihan jom cuba 1.1. Okey. Daripada nombor 1 sehingga nombor 5. Okey, so inilah tugasan yang saya tugaskan kepada awak. Buat nombor 1, 1.1 sehingga di sini. Okey, sehingga nombor 5. Jawab dalam buku, tulis elok-elok dan bincang dalam grup Telegram kita. Okey. Okey, nampaknya saya ni dah terlepas ni ya. Maaf, kita ulang, kita undur sikit. Baik, tugasan ini, tugasan 1.1 ni dia melibatkan segitiga Pascal dan juga nombor Fibonacci. Okey. Kita tengok apa itu nombor Fibonacci. Okey. Fibonacci ni, okey, saya nak bagi awak faham tentang satu benda ni. Ini ialah gambar rajah yang boleh awak fahami tentang nombor Fibonacci. Di sini kita tengok, okey, satu kotak. Okey, tambah satu kotak. 1 tambah 1 jadi 2. Okey. Tetapi 2 ni kalau tengok ada 1, 2, 3, 4 kotak. 2 ni ada 4 kotak. So, 1 tambah 1, 2. Nak jadi 3 macam mana? 2 tambah dengan 1 di bawah dia. Tambah yang ni. Maka jadilah 3. Kalau awak perasan 3 ni ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey.
Jadi agak-agak faham tak 5? 5 ni ada berapa kotak? Agak-agak berapa? Okey, kita kira dah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Ada 25. Maknanya, di sini kita faham, setiap nombor ini, bilangan kotaknya bergantung pada nombor itu kuasa 2. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4 kotak. 3 kuasa 2, 9 kotak. 5 kuasa 2, 25 kotak. 8 kuasa 2. Jadi berapa? 64 kotak. Itu kalau kita tengok dalam bilangan kotak lah. Okey. Kalau dari segi nombor, 3 nak jadi 5. Macam mana? 3 tambah 2. Okey. 3 tambah 2 jadilah 5. Okey. 3 tambah 2 jadilah 5. Okey. Nak jadi 8 macam mana? 3. Tadi 3 yang asal tambah dengan 5 jadilah 8. Jadi agak-agak nombor seterusnya berapa? 5 tambah 8 jadilah nombor seterusnya. Berapa? 5 tambah 8 sama dengan 5 tambah 8 berapa? 5 tambah 8 ialah 13. Boleh? Ini dalam gambar rajah kotak lah. Baik, kita tengok dalam susunan nombor. Ini mungkin faham sikit lah. Tapi kalau awak dah faham yang ini tak ada masalah. Baik. So, 01. Okey, 01. Okey. Nak jadi yang ni kenapa 1 2 kali? Kenapa 1 2 kali? Sebab 0. Okey. 0 tambah 1 jadi 1. Dia tambah dengan nombor sebelah kiri dia. 1 tambah 1 jadi 2. Okey. 2 tambah 1 jadi 3. Okey. 3 tambah 2 jadi 5. 5 tambah 3 jadi 8. Okey, nombor seterusnya tak ada ni. Dot, dot, dot. 8 tambah 5 jadi 13. Okey, belah sini agak-agak apa? So, 13. 13 tambah 8 jadi 21. Dan seterusnya lah. Dot, dot, dot. Mudah. Boleh? Okey. Mudah, nah. Okey, itu ialah apa yang kita harus faham tentang nombor Fibonacci. Baik, jadi tengok contoh 5. Mudahlah, kan? Ini ialah nombor Fibonacci, kan? Jadi, nak isi yang ni macam mana? Okey, nak isi yang ini. Okey. So, macam biasa, 0 tambah 1 jadi 1. 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3. 3 tambah 3 tambah 2 jadi 5. 5 tambah 3 jadi 8. 8 tambah 5 jadi 13. 13 tambah 8 jadi 21. Alright. Jadi 21. Okey, agak-agak lah, kan. Selepas kita selesai yang tu, yang ni macam mana? Yang ni macam mana? Okey, baik. Macam mana yang ni? 1 ke 3 tambah apa ni? Tambah 2. Kan? So, okey. Kalau kita gunakan kaedah Fibonacci ni, maknanya tambah-tambah sebelah, kan? Okay, alright. So, kita cuba sini lah. 3 tambah 1 jadi 4. Okey. Jadi, 4 tambah dengan siapa? 4 tambah 3 jadi 7. 7 tambah 4 jadi 11. Macam tu. Jadi, ini dikira menggunakan kaedah Fibonacci. Ada jawapan kat sini. Okey, boleh rujuk. Jadi kalau kat sini agak-agak apa nombor dia? 1, 2 sebutan selepas dia. Jadi sini ialah 11 tambah 7 jadi 18. Okey, 18 tambah 11 jadi 9, 20, 9 dan dot,
dot, dot. Boleh. Selesai. Okey, jadi itu ialah apa yang kita harus fahami tentang nombor Fibonacci dan juga segitiga Pascal. Okey, barulah kita masuk kepada jom cuba 1.1. Minta maaf, tadi saya excited lebih. Saya terangkan dulu tentang latihan yang awak kena buat. Okey, jadi berdasarkan apa yang kita dah belajar, okey, cuba selesaikan buku teks muka surat 6. Okey, tengok muka surat 6. Jom cuba 1.1 sehingga nombor 1 hingga nombor 5 yang berada di muka surat 7. Okey. Apa-apa pun sewaktu awak menonton rakaman ini, saya sentiasa live di Telegram. Saya ada sebelah awak tu. Dalam handset tu ada saya. Cuba cek tengok ada tak saya. Okey. Baik, jadi apa-apa yang tak faham, kita boleh bincang di situ. Alright. Jadi sebelum saya akhiri kita punya kelas rakaman buat kali ni, saya bawakan sikit dekat awak apa fungsi Fibonacci sebenarnya. Okey. Fibonacci ni tak silap saya lah kan, saya bukan jurugambar. Okey. Fibonacci ni dia banyak digunakan oleh jurugambar untuk bagi gambar dia nampak lawa. Okey. Nak bagi gambar dia tu apabila diambil dia nampak balance, nampak menarik, nampak tersusun terletak elok je. Jadi tengok ini gambar dia tengok. Okey, ini ialah aplikasi ni kita panggil lingkaran Fibonacci lah. Okay, nampak cantik elok je kan. Begitu juga dengan ini gambar pemandangan. Okay, kita boleh pusing-pusing lah macam mana pun. Jadi ini adalah aplikasi dalam fotografi. Jadi juru kamera dia ambil gambar, benda ni dia harus pertimbangkan. Nampak menarik je kan. Ini gambar kapal yang tersadai ni. Tengok macam mana. Ini gambar perempuan ni di tengah mandi ni. Tengok air daripada titisan air dia tu membentuk lengkung. Okey, lengkung ini okey, dia mengikut inilah Fibonacci. Curve, Fibonacci curve. Okey, baik. Kita tengok ada tak kat sini contoh. Tengok gambar rajahnya ni, gambar lengkuran ini, lengkung ini okey, membantu jurugambar untuk menjadikan gambar itu nampak balance dan nampak cantik. Ni namanya okey, Fibonacci spiral. Okey, ataupun juga dikenali sebagai golden ratio. Okey, tengok dia kata apa? Which our eyes can more accurately imagine. Okey. Baik, jadi itulah contoh aplikasi nombor Fibonacci dalam kehidupan harian lah. Baik. Yang lain tu, ini adalah contoh Fibonacci juga. Okey, yang lain tu ini awak boleh pergi Google, awak type segitiga Pascal dalam Google Image, awak nampak lah. Ini adalah segitiga Pascal yang lebih besar lah. Kalau tadi, ingat tak tadi saya suruh awak buat terangkan pola kan? Mana? Saya suruh awak terangkan pola ni. 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120. Baik. Tugas hari ni. Immediately selepas kelas Telegram yang habis. Okey. Ini. Apakah pola yang terhasil di sini? Saya nak yang ni je. Yang lain ni nanti awak carilah. Okey. Yang ni saja. 1, 4. 4 ke 10. 10, 20. 20, 35. 35, 56, 84, 120. Baik. Siapa yang jawab dulu, terangkan dalam bentuk ayat ataupun lukisan yang awak ambil, buah dalam Telegram. Siapa yang jawab dulu, saya tabik spring. Okey. Baik. So, dengan itu, sekian saja rakaman buat kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam tajuk seterusnya, iaitu jujukan. Okey. Jujukan. Okey, dalam bahasa Inggeris, jujukan apa dah? Dalam bahasa Inggeris adalah sequences. Jadi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.